Benarkah China terlibat dalam penyelesaian hutang 1MDB dan SRC? Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini, Current Sphere MY. Kontroversi skandal 1MDB terus menjadi tumpuan, terutamanya apabila Datuk Seri Najib Razak kembali ke mahkamah untuk memberikan keterangan mengenai tuduhan salah guna kuasa dan penggubahan wang haram membabitkan dana bernilai 2,27 bilion ringgit. Perbincangan di Mahkamah Tinggi Putrajaya baru-baru ini menjadi medan bagi bekas Perdana Menteri itu untuk menjelaskan posisinya, terutama dakwaan pihak pendakwaan bahawa beliau cuba mendapatkan bantuan dari negara China untuk menyelesaikan hutang 1MDB dan anak syarikatnya SRC International. Namun, Najib dengan tegas menafikan dakwaan tersebut sambil menyatakan bahawa lawatan pegawai khasnya Amhari Effendi Nazaruddin ke China pada Jun 2016 tidak lebih daripada sekadar usaha menilai potensi pelaburan China dalam projek infrastruktur di Malaysia, termasuklah laluan rel pantai timur ECRL. Pendakwaan bagaimanapun mengemukakan dokumen talking points yang dikatakan disediakan oleh Joe Low kepada Amhari sebagai panduan dalam mesyuarat dengan pegawai China. Dalam dokumen tersebut dinyatakan kemungkinan perbincangan berkaitan penyelesaian hutang 1MDB dan SRC. Najib dalam keterangannya menyangkal perkara itu dan menyifatkan idea untuk meminta bantuan negara asing bagi melangsaikan hutang sesebuah syarikat milik negara sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan akan mencetuskan kecaman antarabangsa. Beliau juga menegaskan bahawa semua perkara yang melibatkan syarikat milik kerajaan di China memerlukan proses pentadbiran yang sangat ketat sekaligus membuatkan dakwaan tersebut tidak logik. Namun pendakwaan terus menekan Najib dengan menyatakan bahawa Amhari tidak mungkin bertindak atas kapasiti sendiri tanpa arahan jelas daripada bekas Perdana Menteri itu. Najib menjawab dengan menafikan beliau memberi arahan sedemikian dan menyatakan bahawa dokumen tersebut hanyalah panduan daripada Joe Low yang tidak dapat dipastikan sama ada ia benar-benar digunakan dalam perbincangan antara Amhari dan pegawai China. Tambahan pula, Najib mempersoalkan logik dakwaan bahawa hutang 1MDB boleh dilangsaikan secara tiba-tiba melalui campur tangan negara asing, memandangkan mekanisme pembayaran sebegitu pasti akan mencetuskan pelbagai persoalan. Pendakwaan turut mempersoalkan keputusan Najib menghantar Amhari, seorang pegawai junior yang baru beberapa bulan dilantik untuk misi yang dikatakan penting. Najib mempertahankan keputusannya dengan menyatakan bahawa Amhari mampu menjalankan tugas tersebut walaupun tidak fasih dalam bahasa Mandarin kerana China merupakan sebuah negara yang mahir dalam menggunakan bahasa Inggeris untuk urusan perniagaan. Beliau turut menafikan bahawa Joe Low bertindak sebagai penterjemah dalam lawatan tersebut kerana pegawai China sendiri sudah menyediakan penterjemah rasmi. Najib juga menegaskan bahawa Joe Low hanya terlibat dalam urusan logistik dan perkenalan antara Amhari dengan pegawai China, bukan dalam perbincangan utama. Bagaimanapun, pendakwaan tidak terhenti di situ. Mereka mendakwa bahawa peranan Joe Low lebih daripada sekadar fasilitator logistik, tetapi turut bertindak sebagai perantara antara Amhari dan wakil China. Najib dengan tegas menolak dakwaan tersebut, menyatakan bahawa beliau tidak tahu menahu mengenai
Perbincangan tersebut malah mempertikaikan kredibiliti Amhari sebagai saksi pendakwaan. Menurut pasukan pembelaan Najib, Amhari sendiri didakwa telah menerima rasuah daripada Jolo, sekaligus membangkitkan persoalan tentang integriti kenyataan yang diberikan oleh bekas pegawai khas itu. Dalam konteks yang lebih luas, perbicaraan ini juga mengingatkan kita tentang perjalanan panjang kes 1MDB. Pada Oktober 2023, Mahkamah memutuskan bahwa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Najib berdasarkan keterangan daripada 50 saksi yang dipanggil sepanjang prosiding sejak 2019. Najib pertama kali didakwa pada 2018 dan sejak itu beliau terus menegaskan bahwa beliau tidak mengetahui sebarang salah laku yang berlaku dalam 1MDB. Beliau mendakwa bahwa dana yang diterima dalam akaunnya adalah sumbangan daripada kerabat di Raja Arab Saudi sebagai penghargaan kepada sumbangannya terhadap dunia Islam. Namun, pendapat ramai tetap bercampur baur. Ada yang melihat perbincangan ini sebagai usaha untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan maruah negara yang tercalar akibat skandal 1MDB, manakala ada yang menganggapnya sebagai satu bentuk permainan politik untuk menjatuhkan Najib. Persoalan sama ada Najib benar-benar tidak tahu mengenai tindakan Jolo dan pihak pengurusan 1MDB terus menjadi tanda tanya. Tambahan pula implikasi dakwaan bahwa China mungkin terlibat dalam usaha menyelesaikan hutang 1MDB juga menimbulkan kebimbangan geopolitik. Jika benar, adakah ini bermakna Malaysia membuka ruang kepada campur tangan asing dalam hal ehwal dalaman negara? Bagaimana pula dengan hubungan diplomatik antara Malaysia dan China yang selama ini dianggap sebagai rakan strategik dalam pembangunan ekonomi? Isu ini juga mengangkat persoalan tentang peranan Jolo yang hingga kini masih bebas dan gagal ditangkap. Jika beliau berjaya ditahan dan dibawa ke muka pengadilan, apakah rahsia lain yang akan terdedah? Adakah ini juga akan memperkukuhkan lagi kes pendakwaan terhadap Najib atau sebaliknya membuktikan bahwa bekas Perdana Menteri itu benar-benar tidak bersalah? Dalam perbincangan ini tidak dapat dinafikan bahwa skandal 1MDB telah membawa implikasi besar terhadap negara, bukan sahaja dari sudut ekonomi tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap sistem pentadbiran dan keadilan. Generasi muda kini dibebani dengan hutang negara yang tinggi yang sebahagiannya berpunca daripada skandal ini. Adakah mereka akan terus menanggung akibat daripada kesilapan masa lalu? Perbicaraan ini juga mencetuskan perdebatan tentang sejauh mana institusi keadilan di Malaysia bebas daripada pengaruh politik. Adakah ini benar-benar tentang menegakkan keadilan atau hanya satu lagi episod dalam permainan politik yang lebih besar? Soalan-soalan ini penting untuk dijawab, bukan sahaja untuk memahami isu 1MDB, tetapi juga untuk menentukan arah masa depan negara. Apakah pandangan Anda tentang perkembangan terbaru ini? Adakah Najib benar-benar tidak tahu atau ini hanya usaha untuk menyelamatkan dirinya? Adakah wajar untuk terus mempercayai dakwaan bahwa China tidak terlibat atau kita perlu melihat lebih mendalam terhadap hubungan diplomatik ini? Jangan lupa kongsikan pandangan Anda, ulaskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Current Sphere MY. Sekian sahaja untuk video kali ini. Jumpa Anda lagi di video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.